Okay, Assalamualaikum dan hai. Okay, saya Farid. Hari ini bos suruh buat video untuk jawab persoalan daripada potes yang batch 6 punya. So, semalam daripada training sikit-sikit, so kita minta soalan, seorang-seorang bagi 5 soalan. Okay, saya straightforward Saya nak buat ringkaskan seringkas yang mungkin, tak mau drag masa. Okey, yang pertama daripada sebelum tu, selamat datanglah kepada semua voters join team kami, team Chat Voters, yang akan bawa kopi kunyit hitam lah. Okey, soalan yang pertama daripada Cik Faizal. Tak boleh tidur ke kalau minum kopi ni? Okey, kopi memang kita tahu untuk tolong kita stay up lah. Okey, ada setengah kes dia minum malam dia tak boleh tidur. Tapi ada setengah kes dia minum malam dia boleh tidur. Jadi dia depend kepada badan orang tu. Macam saya pun, saya minum juga malam kopi ni, tapi saya boleh tidur macam biasa aja sebab letih kot. Okay, next. Adakah berbaloi dengan harga RM50 dengan kandungan kopi ni? Okay, satu kotak RM50. Kita ada package combo 3 kotak 100 dan 5 kotak 150. 5 kotak 150 jadi 3 kotak, 1 kotak 30 lah. Dan walaupun dia beli dengan 1 kotak 50, masih berbaloi lagi dengan herba yang kita masukkan dalam kopi ni. Dan herba kita bukan beli serbuk ekstrak herba, kita mixing dalam ni tau. Kita rebus herba tu, and then kita buat proses adalah proses spray. So daripada air rebusan herba kita spray jadi serbuk, and then itu yang kita campur dalam kopi. Okay, next. Ramai yang dimomok dengan kopi 3-in-1 tidak berkhasiat. Okay, tidak berkhasiat ni kopi 3-in-1. Kebanyakan kopi 3-in-1 yang ada dalam pasaran kandungan gula yang tinggi. Sebab tu kita di Coffee House lah, kita ambil alternatif, gantikan gula perai dengan gula tebu hitam. Gula tebu hitam ni pemanis rendah kalori. Okay, next. Ada bad side effect dari pelanggan sebelum ni. Okay, side effect tu kita tak ada lah side effect yang teruk-teruk. Tapi kita tak panggil side effect lah, kita katakan dia sebagai healing crisis. Yes, bila minum kopi ni, apa yang akan terjadi? Kencing berak peluh kita akan jadi lain macam sikit. Bukannya kita kerak ke toilet ke, bukan macam tu. Bukan dari segi kekerapan, tapi dari segi kuantiti, warna, bau, semua lebih. Macam kita kencing lebih keluar pekat, kita berak pun lain macam sikit lah. Okay, next daripada Zamri, Big Promise kopi kunyit hitam. Okay, kopi kunyit hitam ni, yang pertama, dia kunyit hitam tu sendiri dia tengah famous tau. Keyword kunyit hitam tu. Jadi kita ada beberapa kompetitor luar yang tengah rancak buat ads untuk kunyit hitam. Banyaklah, ada kapsul, ada jus, ada kopi. So yang pertama kita nak masuk arus tu untuk kita main kunyit hitam ni lah. Okey, kunyit hitam ni dah memang orang tua-tua lah kebanyakan dia memang tahu sangat berkhasiat dan sangat bermanfaat. Banyak manfaat boleh dapat daripada kunyit hitam ni. Okey, jadi kita tak perlu nak explain teruk-teruk dekat customer yang dah tahu pasal kunyit hitam ni. Tak perlu nak educate. Sebab tu kita jadikan dia sebagai nama produk, kopi kunyit hitam. Alright. Next, kenapa prospek perlu pilih kopi kunyit hitam banding produk lain? Yang pertama, kita dah test dah kopi kunyit hitam dari beberapa kompetitor kita. Dan kita cuba buat yang terbaik lah. Kita cuba sedapkan lagi, compare tu dengan kompetitor kita. So saya rasa masing-masing boleh try tengok kopi kunyit hitam daripada Coffee House, daripada kompetitor. Sedap dan berkhasiat. Okey, orang sakit jantung tahap berapa boleh minum? Orang sakit jantung tahap berapa, saya tak pasti. Kalau sakit jantung dia ada tahap-tahap. Tapi kalau orang yang berpenyakit nak minum kopi herba ni, kopi kunyit hitam, tak ada masalah. Sebab herba ni by right dia adalah akar kayu dan daun-daun. Jadi sayur-sayuran.
nak campur orang berpenyakit, nak makan, nak consume kopi kunyit hitam, tak ada masalah. Sesuai untuk pasangan ikhtiar hamil, ada testimoni. Okey, ikhtiar hamil ni, hamil kita memang tak highlight langsung sebab yang ni rezeki lah, rezeki Allah kan. Jadi kita memang tak sentuh langsung bab hamil ni lah, ikhtiar hamil ni. Okey, next soalan dari Firdaus. Boleh campur dengan ais? Boleh. Boleh hilang ngantuk tak? Boleh. Okey, untuk hilang mengantuk ni kita punya kopi jenama yang abang dia lah, memang kita main untuk kopi tenaga ni. Dan by right dia pun ada herba yang sama. Jadi untuk tenaga, hilang mengantuk, insya-Allah boleh. Boleh campur dengan susu tak buat kopi tarik? Okey. Boleh campur dengan susu. Tapi kita tak galakkan lah sebab susu tu kandungan gula dia tinggi. Boleh je, tapi jawapan dia boleh lah. Okey, ada pantang larang ke? Pantang larang. Okey, pantang larang untuk minum kopi kunyit hitam ni, dia tak ada pantang larang. Baca bismillah, minum Ada halal. Okey, halal. Kopi kunyit hitam kita masih dalam proses lah untuk kita request halal dan kita dah hantar submission. Dan proses dia panjang sikit lah. Kita kena tunggu orang KKM dan orang daripada Jabatan Agama untuk datang audit di kilang. Jadi akan takes time, tapi permohonan dah submit. Dan kita punya kopi jenama yang abang pada KKH ni dah ada halal lah. Cuma KKH ni belum ada halal lagi, on the way. Tapi kilang kita pun certified mesti, dan kita juga boleh highlight Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Kita join PPIM, dan orang yang join PPIM ni mostly orang Muslim lah. Orang bukan Muslim tak boleh masuk pun. Alright, daripada Cik Ilham, boleh ke produk makanan dibuat claim khasiat perubatan? Jawapannya tak boleh. Sebab tu jangan claim atas produk. Okey, alternatif macam mana kita nak claim? Bukanlah claim. Macam mana kita nak highlight benefit KKH ni? Highlight bahan dia, highlight kunyit hitam, highlight herba dia, mengkudu, highlight misai kucing. Jangan highlight kopi kunyit hitam menurunkan kencing manis. Tak. Kopi bukan ubat yang boleh menurunkan bacaan gula. Kopi ni adalah minuman. So kita kalau term ni bertawassul dengan herba, tak boleh pakai. Nanti cakap tunggang agama pula. Kita lebih highlight kepada herba lah, khasiat herba. Macam contoh saya bagi halia kan. Orang angin minum teh halia ke, kopi halia ke, angin keluar. Adakah halia tu ubat? Bukan. Halia adalah makanan. So makanan halia tu boleh selesaikan masalah angin. Okay, next. Kalau yang tak boleh telan, boleh refund. Boleh, tapi bersyarat. Untuk syarat-syarat dia nanti untuk case by case lah. Alright. Untuk mati pucuk boleh ke? Boleh cuba ikhtiar. Sebab kita ada kopi yang jenama lain yang kita dapat testimoni ni. Sebab dia ada masuk, dia serve his time lah in prison, kena sebat. And then biasalah kena sebat ni dia mati pucuk, dan dia boleh dia minum kopi herba ni dan kembali balik teruna dia tu. Okey. Next, kalau tak silap khasiat akan hilang kalau suhu panas. Jadi khasiat kopi ni macam mana? Boleh stay? Betul. Kalau panas air mendidih, memang khasiat akan hilang. Bukan hilang lah, dia berkurang. Tapi setakat ni saya rasa kalau bukan 100% pun 95%, setiap rumah dah ada kowe, ada kuku. Air panas yang daripada kowe, kuku boleh straightforward bancuh. Sebab dia bukan panas mendidih 100 degrees. Dia dalam 80 degrees je. So boleh terus bancuh, boleh terus minum. Okay, next. Kopi awak tak bagi kesan lah macam mana? Okay, baru minum sekali memanglah tak ada kesan. Okay, dia sebab macam ni bang. Herba ni, sebab tu dia berbeza dengan ubat. Herba ni dia takes time untuk bagi kesan. Kalau sekali minum dah ada kesan, meaning dalam tu mesti ada dadah. Ada untuk dapat instant, kesan yang instant. Jadi kopi kita ni memang dia akan take time sebab kita guna base bahan herba yang semula jadi. Memang akan take time lah.
bagi masa 2 minggu ke 1 bulan, insyaAllah akan ada kesan. Tapi dalam masa 7 hari pertama, kencing berak peluh akan jadi lain macam. Daripada segi kuantiti, warna, bau, dia lain macam. Maksudnya dia detox lah. Detox, okey. Okey, daripada Azlan pula, apa beza kopi ni dengan kopi lain? Okey, ni saya dah jawab tentang apa? Dah jawab tadi. Big Promise kopi kunyit hitam lah. Lebih kurang macam tu lah jawapan dia. Herba yang direbus, kita tak beli ekstrak herba timbang kilo, kita tak guna gula perai, kita guna pemanis rendah kalori. Ada kesan sampingan. Okay, kita tak katakan sebagai kesan sampingan lah, sebab kesan sampingan ni dia meaning kepada efek yang tak elok. Okay, ada kesan, tapi kita katakan dia sebagai healing crisis. Maksudnya kita minum kencing berak peluh, dia lain macam, sebab dia detox. Okay, then next, kalau minum lewat malam susah nak tidur tak? Okay, ni saya dah jawab tadi kat depan-depan, boleh tengok balik. Kunyit hitam ni beza dari kunyit biasa ke? Ya, berbeza. Sebab tu nama dia kunyit hitam. Kalau kunyit biasa tu kunyit je. Okay, sehari boleh minum lebih dari 1 secet tak? Okay, yang ni dia depend dekat badan seseorang tu tau. Herba ni dia boleh jadi, kalau kita minum lebih, kita boleh pengsan, sebab gula, garam, mineral dia keluar banyak sangat. Sebab itu memang fungsi dia. Jadi untuk orang yang baru minum kopi KKH ni, kita suggest minum sekali ataupun maksimum 2 kali sehari je, jangan lebih. Okay, next, daripada Tuan Sobri, perlu minum air kosong yang banyak tak lepas minum kopi ni? Tak perlu minum air kosong yang banyak, cuma minum air kosong macam biasa lah. Tak perlu pun daripada sehari 3 liter nak tambah jadi 5 liter, tak perlu sampai macam tu lah. Minum bila dahaga je kot. Okay, next, mula-mula minum ada kesan sampingan seperti gula naik tinggi dalam darah. Okey, untuk setengah kes, ya, akan ada kesan sampingan sebab proses dia untuk herba ni, yang pertama dia membakar. Membakar meaning dia membakar kotoran yang ada dalam badan kita lah, dalam saluran darah. Bila kotoran tu dah bakar ataupun gula yang membeku dalam saluran darah tu, jadi plak tu. Okey, bila dah bakar, dia jadi cair, dia akan sirkulat dalam saluran darah sebelum dikeluarkan melalui kencing, berak, peluh, hingus, lendir, muntah, kahak. Okey, bila dah cair dan belum keluar, time tu bacaan akan naik. Untuk setengah kes lah. Ada setengah orang dia terus drop je. Tapi ada setengah kes dia akan naik dulu, dia naik sekejap, lepas tu dia akan turun bila kotoran tu dah keluar. Okey, faham Okey. Next, bagaimana jika saya minum ada kesan sampingan yang lain? Biasa bang, biasa. Kesan sampingan ni healing crisis lah kita panggil. Kalau tak ada kesan, tak berkesan pula nanti kopi tu, herba tu. Okey, di mana kilang kopi kunyit hitam? Dekat Perlis. Okay, next, satu uncang boleh buat berapa cawan? 150 ml. 150 ke 200 ml. Tapi macam kalau nak minum sedap, kau elok, buat 150 ml cukup dah. Okey, soalan next dari Tuan Azmi, 1 secet boleh guna berapa ml? Okey, dah jawab. 1 secet lebih kurang RM3 boleh tak? Dah jawab. First time ambil akan kerap buang air. Ini pun dah jawab, tapi saya jawab sekali lagi, bukan kekerapan tapi kuantiti. Kuantiti yang akan ni. Kita tak kerap ke toilet, kita kencing macam biasa, tapi sekali kencing tu kita akan buang macam-macam lah. Dia banyak sikit, warna pun pekat sikit. Okey, sesuai tak orang tengah on diet? Sesuai. Kita buat lab test, dalam kopi ni ada tenaga, protein dan karbohidrat. Jadi secara tak langsung kopi ni pun mengenyangkan juga. Okey, apa beza kopi ni dengan produk kopi OEM yang lain? Saya dah jawab lah tadi. Apa Big Promise KKH, boleh tengok balik. Okey, next dari Firdaus Honda. Okey, orang kencing manis sesuai minum. Orang kencing manis sangat sesuai lah minum. Yang pertama, kita dapat khasiat daripada herba. Dan yang kedua, gula yang kita gunakan adalah pemanis rendah kalori, gula tebu hitam tu.
Okey, orang next, orang mengandung boleh minum? Tak boleh. Orang mengandung, kalau sebelum dia tahu dia mengandung, dia minum tak ada masalah. Tapi bila dah confirm mengandung, stop lah. Stop minum. Sebab herba ni panas. Takut kandungan dia terjejas. Okey, next soalan dia, sesuai sebelum atau selepas makan? Seeloknya sebelum makan. Sehari berapa kali boleh minum? Optimum sekali, maksimum 2 kali untuk orang yang baru minum. Sehari berapa kali boleh minum? Ni tadi dah ni. Okey, next. Paling sesuai minum kopi ni orang yang sakit apa? Okey. Orang sakit apa yang boleh minum kopi KKH ni? Kita cakap orang yang ada berpenyakit kencing manis, darah tinggi, gout, buasir, angin. Tu yang kita suggest lah, ataupun yang kita target. Orang yang tak ada penyakit boleh minum tak? Boleh, sebab tak ada penyakit tak bermakna badan dia tak kotor. Penyakit ni maksudnya, saya ambil contoh kencing manis lah. Kencing manis ni gula dia berkumpul dalam badan. Bila tahap gula tu berkumpul, dia dah lebih pada normal, tapi belum sampai tahap penyakit. Jadi yang lebih pada normal tu kita singkirkan dengan herba ni lah. So orang yang berpenyakit boleh minum, orang yang tak ada penyakit pun boleh minum. Okey, next soalan dari Hakim. Boleh bancuh dengan air sejuk? Boleh. Saya pun duk buat juga kalau saya travel. Saya ambil 2 sachet dengan ambil 1 botol mineral water yang kecil. Saya letakkan 2 sachet, shake. Boleh tambah susu? Boleh. Perlu jaga pemakanan ke lepas minum kopi ni? Okey, yang ni tricky bang. Ini soalan klise. Tapi jawapan yang saya jawab pun klise jugalah. Bersederhana lebih baik. Okey, masa yang diambil untuk menunjukkan kesan, kita kata 7 hari yang pertama lah. Bukan 7 hari yang pertama penyakit lega, bukan. Sebab kopi ni bukan ubat. Tapi dalam masa 7 hari yang pertama, 7 hari yang pertama kita akan rasa healing crisis dia lah. Kencing berak peluh dia lain macam. Lepas tu bila kita dah rasa dah kita buang kotoran tu sikit, jadi simptom-simptom yang kita ada akan berkurang lah. Akan mula berkurang. Okey, next. Kalau minum tidak mengikut waktu, tak apa ke? Okey, boleh je, tak ada masalah pun. Nak minum suka hati apa pun, janji minum. Okey, next soalan dari Firdaus. Kalau minum lebih dari 2 sachet sehari ada kesan sampingan tak? Okey, saya dah jawab tadi. Next, kanak-kanak 2 tahun sampai 12 tahun pun kena minum 2 sachet sehari. Tak perlu pun kanak-kanak, nama pun kanak-kanak kan. Okey, kita suggest untuk orang dewasa pun minum sekali sehari optimum, ataupun maksimum 2 kali sehari. Macam kanak-kanak ni sekali nak minum sekali sehari pun cukup lah. Ataupun setengah sachet sehari cukup lah. Kita kurangkan dosis lah untuk kanak-kanak. Okey, next. Minum ni ikut aturan tapi tak cukup tidur, berkesan tak? Okey, minum, bila kita minum kita dapat khasiat daripada herba. Tak cukup tidur pula. Tidur tu penting. Kalau masa muda kita tak cukup tidur, yes, kita akan rasa kuat. Tapi efek dia kita akan rasa bila kita dah tua. Jadi tidurlah dengan cukup. Okey, next. Minum campur dengan Quaker Oat boleh ke? Boleh. Kopi ni ada tongkat ali. Bukan tongkat ali tak sesuai ke dengan perempuan. Okey, tongkat ali ni untuk lelaki adalah mitos. Lelaki dan wanita boleh consume tongkat ali. Dan lelaki dapat satu faedah je daripada tongkat ali, tapi wanita dapat lebih daripada satu faedah dari tongkat ali. Kalau nak tahu boleh Google sendirilah apa faedah-faedah dia tu. Okey, next soalan dari Izil. Andai minum selepas waktu makan akan ada efek negatif? Tak ada efek negatif, tapi kita memang sarankan minum sebelum makan, ataupun kalau tak boleh, ataupun untuk orang gastrik, minum selepas setengah jam selepas makan, bagi makanan tu hadam turun sikit. Okey, apa tindak balas komen berdasarkan pelanggan sedia ada? Okey, tindak balas komen biasa kencing berak peluh dia lain macam.
sebab dia mencuci, dia detox kotoran. Next, macam mana gula tebu hitam ni boleh mesra diabetes? Bukan semua gula sama je ke? Okey, semua gula tak sama bang. Gula perai dengan gula tebu hitam ni, beza dia adalah rendah kalori. Gula tebu hitam ni rendah kalori. Jadi cubalah Google apa maksud kalori dan apa kesan kalori kepada orang kecil manis ataupun orang yang berdiet. Okey, macam mana okey ni dah. Bagaimana kopi ni buang toksin dalam badan? Macam saya cakap tadi, kencing berak peluh adalah herba-herba, fungsi herba yang membakar membakar kotoran yang ada dalam badan, kemudian dia sirkulate dalam badan, kemudian dia akan keluarkan melalui kencing berak peluh. Itu saja. Okey, then andai minum lebih dari 2 kali ada kesan. Okey, ni dah jawab tadi. Okey, next soalan dari Syukri Mokhtar. Kenapa waktu berkesan setengah jam sebelum makan? Setengah jam sebelum makan. Okey, dia tak ada, kita tak set masa setengah jam sebelum makan sebenarnya. Okey, sebagai pencegahan, untuk pencegahan lah. Sebab mostly penyakit ni punca daripada kotoran yang masuk dalam badan melalui pemakanan. Jadi ada certain herba yang kita bukan yang kita set, yang berfungsi untuk mencegah. Sebab itulah kita sarankan ambil sebelum makan, masa perut kosong. Okey, ada ujian makmal untuk kuantiti kandungan herba-herba dalam kopi ni. Okey, untuk ujian makmal, kita tak fokus kepada kandungan herba-herba dalam kopi ni. Ujian makmal yang diwajibkan oleh KKM adalah untuk lebih fokus kepada keselamatan makanan dan pencemaran dalam produk tersebut. Apa yang KKM nak tahu, produk ni selamat atau tak selamat untuk dimakan. Faham Okey, next. Kafein tinggi tak dalam kopi ni? Okey, kafein kita dah buat lab test, 0.26% sahaja kafein. Sebab kita bukanlah kopi yang betul-betul kopi pure tu. Sebab yang tu memang kita tak boleh nak konsum kerap. Kita lebih kepada kopi herba. Okay, next, macam mana kopi ni boleh bantu rendahkan paras kolesterol? Macam saya cakap tadi, proses pembakaran, pembuangan dan pemulihan. Kolesterol biasanya dia susah sikit nak turun, tapi insyaAllah boleh turun lah dengan masa. Kena bagi masa sikit lah. Okey, kenapa gula nano boleh jadi mesra diabetes? Dah jawab tadi. Okey, next soalan dari Faiz Rodwan. Contoh situasi, saya adalah pengidap kencing manis, buah pinggang dan jantung. Okey, kencing manis, buah pinggang dan jantung boleh minum, tak ada masalah pun. Sebab macam kita makan sayur je. Sebab herba ni adalah daripada sayuran dan akar kayu yang direbus, dan air rebusan tu kita jadikan dia sebagai kita spray sebagai serbuk lah. Okey, awak kata cuma orang buah pinggang dia ada masalah untuk konsum, dia kena volume air yang masuk dalam badan dia kena kira. Jadi dia tricky dekat sakit buah pinggang ni lah. Dia kena kira sendirilah. Okey, and then next, awak kata saya yang sakit ni boleh minum kopi ni kan? Boleh. Adakah lebih elok jika saya tidak minum kopi ni tetapi hanya makan ubat hospital dan pantang makan seperti nasihat doktor kebanyakan untuk lebih sihat? Ataupun adakah lebih elok saya minum kopi ni untuk lebih sihat? Okey, jawapan dia lebih elok untuk minum kopi ni untuk lebih sihat. Sebab macam saya cakap tadi dekat awal, orang ada angin, dia makan halia untuk buang angin. Halia tu bukan ubat, dia adalah tumbuhan. Dia adalah dalam kategori makanan. Jadi kenapa orang makan, orang yang ada masalah angin, dia akan cari halia untuk buang angin. Jadi dia jadi lebih sihat tak? Ya, dia akan jadi lebih sihat. Okey, jika ia kena, okey, tengok soalan dia next pula, panjang tu soalan dia ni. Jika ia, kenapa kopi ni dicipta untuk jadi suplemen ke arah lebih sihat ke? Dalam dunia ni saya memang nak jadi sihat sebab saya ni dah sakit. Ataupun adakah kopi ni dicipta untuk memberi peluang kepada saya yang sakit ni untuk rasai nikmat kopi yang selama ni saya rindu nak minum?
tanpa side effect terhadap diri. Awak pun tahu saya dah lama tak minum kopi. Okey, ya, dia memang dua-dua sekali. Lebih sihat ni kita ambil daripada khasiat herba yang ada dalam kopi ni satu. Lepas tu kita tukar gula perai kepada gula tebu hitam. Dia pemanis rendah kalori. Untuk mostly orang kecil manis yang tak boleh minum manis, dia boleh ambil balik benda manis. Kalau dia suka kopi, dia boleh minum kopi 3 in 1 yang kurang manis dan rendah kalori. Okey, lagi apa lagi soalan dia ni? Siapa nama dia ni? Faiz Rodwan. Banyak soalan ni. Okey, betul ni awak tak tipu seller ni. Biasanya selalu nak untung je, betul tak? Tipu dosa bosku. Okey, next soalan. Sukri, kenapa dia kopi padahal tak ada kandungan kopi? Siapa cakap tak ada kandungan kopi? Ada kopi bang. Kita pakai kopi Arabica dalam tu. Dan kafein yang ada dalam kopi ni adalah 0.26%. Okey, teknologi nano ni macam mana? Pakcik tak tahu nak. Cuba Google dululah apa teknologi nano ni. Kalau nak senang, tak payah guna gula nano, teknologi nano, guna term gula tebu hitam. Kenapa gula tebu hitam? Sebab dia rendah kalori. Rasa kopi atau rasa kunyit sedap ke? Beli satu, rasalah sendiri. Nak cerita tak tahu bos, rasa sendirilah. Okey, kopi ni boleh cicah biskut. Nak cicah roti pun boleh bang. Okey, next dari Munir. Ada nutrition fact tak? Mesti ada bos. Kalau tak ada, nutrition fact ni salah satu requirement daripada KKM, Biro Pemakanan. Orang berpantang boleh minum. Okey, orang pantang boleh minum. Boleh minum. Cuma jangan over minum lah. Satu secek sehari tu pun dah cukup. Sebab as general, secara generalnya herba ni dia panas. Kita takut kalau minum banyak ada efek dekat baby tu lah, kalau menyusu badan. Okey, orang gastrik boleh minum? Boleh. Kalau orang gastrik teruk nak minum kopi herba ni, kalau dia takut kena serangan gastrik, minumlah selepas makan, at least 30 minit. Okey, kalau campur dengan ingredient lain boleh tak? Boleh. Nak campur dengan ingredient lain pun boleh. Nak campur serbuk koko ke, nak campur Milo ke, nak campur susu ke, terpulang. Apa rasa kopi ni? Rasa kopi lah. Beli test minum rasa sendiri. Sebab sebelum kita jual, kita kena rasa dulu apa produk yang kita nak jual. Kita ambil feeling dulu. Sebab customer akan tanya soalan-soalan macam ni. Jadi saya sarankan untuk tuan-tuan dan puan-puan, beli satu, rasalah sendiri dulu, baru boleh tahu feel dia tu apa. Okey, next. Ibu menyusu boleh minum tak? Okey, sama je soalan dengan yang atas tadi. Boleh, bergantung kepada baby. Tapi jangan minum berlebihan lah. Okey, kunyit hitam tu apa? Okey, kunyit hitam ni sejenis tumbuhan yang ada banyak khasiat. Okey, boleh. Okey, next. Daripada Syara, kopi ni ada susu tak? Ada creamer bukan tenusu, ada non-dairy creamer. Okey, packaging kopi ni boleh upgrade tak? Tak nampak confident nak beli. Okey, kopi ni FYI, kita baru buat dalam 2-3 bulan lepas. Dan sekarang ni fasa trial, fasa validation kita dah lepas. Okey, next mungkin dalam masa terdekat ni lah kita akan upgrade packaging dia. Sebab kita dah validate kopi ni, ada permintaan, dan kita akan kita dah validate, and then kita akan ni lah, scale up lah. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan masuk. Okey, next. Kalau nak premix yang sama tapi kosong, tak ada gula, ada tak? Okey, tak ada jawapannya. Sebab kalau tak ada gula, orang susah nak minum. Yang ni pun orang kata pahit, ada gula,
Kalau tak ada gula, lagilah orang tak minum. Okey, next. Saya ada masalah susah kencing. Boleh minum tak? Susah kencing. Susah kencing, batu karang. Boleh minum, boleh, tak ada masalah. Kesan dia, insyaAllah akan ada kesan. Kalau batu karang pun insyaAllah akan ada kesan. Try minum tengok. Kalau saya nak minum dengan kopi brand lain, boleh tak? Nak minum dengan teh brand lain pun boleh juga. Tak ada masalah. Ni daripada apa? Jenis biji kopi Arabica. Asid kuat ke? Tak kuat. Kafein 0.26% sahaja. Di mana kilang, perlis. Kesan sampingan untuk first time trial. Kencing berak peluh dia lain macam. Tapi efek yang paling cepat angin lah. Mana lagi sedap, sejuk ke panas? Of course lah panas bang kalau kopi ni. Kopi herba Okey, next soalan daripada Yazid. Macam mana kopi ni boleh melancarkan pencernaan? Okey, melancarkan pencernaan ni khasiat daripada herba lah. Yang pertama, dia melawaskan pembuangan. Dan dalam kopi ni juga kita ada dietary fiber, di mana fiber ni pun berfungsi untuk melawaskan pembuangan pencernaan tu. Okey, apa beza gula perai dan gula tebu hitam? Rendah kalori. Berapa kalori sesecet kopi? 120 kilokalori kot kalau tak salah. Nanti saya kena tengok ni boleh. Tapi 122, 120 something like that lah. Okey, sesuai tak untuk orang yang nak diet? Ya, sesuai. Yang pertama, dia mengenyangkan. Dan yang kedua, dia ada dietary fiber. Dia melawaskan pembuangan. Ada side effect tak kalau minum lebih dari 2 secet sehari? Efek dia kencing berak peluh lah. Lepas tu, untuk permulaan, kalau orang yang baru beli dia nak minum, jangan minum banyak secet sangat. Sebab kita takut gula, garam keluar banyak sangat. Risiko dia boleh pengsan. Sebab gula keluar terlalu banyak. Dia tak apply dekat semua orang. Tapi certain orang, kalau jadi kes macam ni, dia pengsan sebab dia minum 4 secet sehari, kita yang kena. Jadi kita cap kan maksimum 2 secet sehari, jangan lebih. Okay, next dari Hazwan Zahari. Apa beza kopi dengan kopi 3-in-1 yang lain? Saya dah jawab dah. Big Promise kopi KKH lah. Cuba tengok balik kat depan-depan. Kenapa tak jual di kedai biasa? Okay, kita tak guna sistem agent, stokis ataupun pemborong. Kita guna team sales. Sebab tu kita tak letak dekat kedai. Eksklusif. Siapa nak beli, kena contact kita punya seller ataupun kita punya voters. Kopi ni produk BMF ke? Ya, 100% Muslim. Kenapa kopi ni tak diiklankan di TV atau radio? Belum sampai masanya. Sebab untuk daripada segi marketing, online marketing adalah permulaan yang sangat-sangat bagus. Dia cost efektif, cost rendah. Okey, untuk iklan di TV atau radio lebih kepada iklan branding, bukan iklan menjual. Tapi sampai satu tahap kita akan masuk juga iklan-iklan di mainstream media, i.e. TV dan radio dan billboard. Okey, kopi ni ada dijual di kedai Abid Liu? Tak ada. Memang eksklusif, hanya dijual daripada tim kita sahaja. Okey, next dari Saleh. Budak-budak boleh minum tak? Boleh. Tapi janganlah bawah 2 tahun. 2 tahun ke atas boleh. Ada rasa kunyit ke kopi ni? Rasa kunyit hitam. Dia kunyit hitam, dia rasa apa? Pedang. Tak tahulah orang, kalau bukan orang utara tak tahu nak kata apa. Tapi dia rasa ada pedas-pedas sikit. Test sendiri lah. Okey, bila masa sesuai? Bangun pagi-pagi ke? Okey, disarankan minum kopi kunyit hitam ni sebelum sarapan pagi. Kedai kat mana? Perlis. Halal tak? CJ Halal on the way. Semua bahan-bahan yang kita pakai certified halal. Cuma daripada segi documentation dengan JAKIM, KKM dengan Jabatan Agama kena datang audit kilang.
So dengan kes COVID sekarang ni, kita ada delay sikit lah. Alright, and then daripada Ikin, air sejuk atau panas boleh mengurangkan khasiat kopi? Air panas mendidih akan mengurangkan khasiat kopi. Kalau air panas kowe, okey je. Boleh tak minum lebih dari 2 secet? Boleh, tapi tak digalakkan, nanti cepat habis. Dan kesan dia boleh buat sehingga orang boleh pengsan. Okey, 1 secet untuk berapa ml? Suggested 150 ml. Yang apa, standard practice yang kami duk minum lah. Apa rasa sebenar kopi ni? Rasa sebenar, rasa kopi lah bah. Rasa sendirilah. Try beli satu, rasa sendiri. Tapi sedap, sebab kita pun kontrol. Kita ada QC kita kontrol dia punya pahit, dia punya pedas tu kita kontrol. Dan kita tengok yang terbaik untuk, dan kita compare dengan kompetitor punya lah. Okay, and then boleh campur susu atau modified? Boleh, tak ada masalah. Tapi susu, kalau nak campur susu pekat tu janganlah, sebab yang tu tinggi gula tu. Nak campur susu yang apa, fresh milk ke, terpulang, tak ada masalah, boleh campur. Okay, last daripada Aizuddin, ada side effect pada perempuan mengandung? Okay, kalau perempuan mengandung ni 5 bulan ke bawah, memang kita tak sarankan untuk minum kopi herba ataupun apa-apa produk herba. Sebab herba ni sifat dia panas, takut kandungan terjejas. Ada kajian yang mengatakan kanak-kanak atas umur 2 tahun boleh minum kopi? Tak ada kajian. Jika tiada orang di rumah, bagaimana dengan postage? Sebab kopi ni COD. Okay, first driver courier tu akan SMS dulu. Bila dia ambil barang kita bawa keluar, kita customer akan dapat SMS. Lepas tu driver tu akan call. Jadi kalau customer tak ada kat rumah hari tersebut, jangan reject parcel. Bagi tahu dekat customer jangan reject parcel, suruh adjust hari penghantaran COD hari lain. Jangan refuse order, jangan reject order, tapi tukar tarikh. Courier dia ada 3 attempt. Dia boleh hantar 3 kali penghantaran. Dia boleh buat 3 kali penghantaran. Tak ada masalah. Okey, apakah sijil mesti ada tarikh luput untuk sijil ni? Okey, sijil mesti ni tuan-tuan, dia certified kepada kilang. Okey, bila KKM datang cek, kilang tu penuhi kriteria untuk sijil mesti ni. Dan by the way, mesti ni stand for Makanan Selamat Tanggungjawab Industri. Okey, so daripada perkataan mesti itu sendiri, dia adalah berkaitan dengan keselamatan makanan. Jadi apa-apa produk yang keluar daripada kilang yang ada sijil mesti, keselamatan dia insya-Allah terjamin daripada segi kebersihan, daripada segi halal dan lain-lain. Jadi selamatlah. Tarikh luput ada? Ya, ada. Tiap tahun KKM datang bang ke kilang. Okey, last question. Minum 2 hari sekali, adakah elok sebelum makan atau selepas makan? Dah jawab tadi, sebelum makan. Okey, semua soalan dah briefly dah jawab. Kalau ada yang tak faham, boleh komen ke, boleh message ke, ataupun boleh tanya dalam grup. Saya akan cuba jawab secepat mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.